Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih sedang penonton bertemu kita lagi pada siaran kita seperti biasa jam 2.30 petang yang dibawakan oleh Yayasan Budi Ehsan Malaysia yang menganjurkan program korban pada tahun ini, insyaAllah. Kita mulakan dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada semua penonton-penonton yang bersama dengan saya pada petang ini. Kita dah lama tak jumpa, 2-3 hari lah tak jumpa kan. Cuma hari ni saya rasa penat sikit. Semalam saya seharian suntuk di PICC di Putrajaya kerana ada rakaman program untuk bulan Ramadan yang akan datang. Jadi tuan-tuan boleh tengok nanti, akan dipertontonkan pada tuan-tuan nanti. Jadi kalau tuan-tuan ada persoalan, ada perkara yang nak diperbincangkan, dipersilakan. Nak nyembang-nyembang ke, ya, petang ni kita tak ada apa-apa tuan-tuan, kita sembang-sembang je lah. Siti Nur Aisyah first time ikut live Ustaz. Baik, punya lama dah program kita ni. Siti Nur Aisyah baru ikut. Kalau tuan-tuan perasan, genap setahun program FB Live kita ni berjalan sejak daripada PKP tahun lepas. Dah setahun dah. Setiap hari lebih daripada 4 kali program live kita di dalam FB ni, daripada subuh kemudian sampai kepada kuliah duha, sampai kepada kuliah maghrib, dan selepas maghrib pun kita masih lagi ada ceramah. Alhamdulillah, ya, maknanya setahun tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan terus istiqamah dengan kami dan pihak kami juga istiqamah untuk terus memberikan sumbangan, perkhidmatan di dalam Facebook kami. Baik, kita tengok kepada komen-komen daripada sahabat dan saya akan baca jika ada soalan. Waalaikumsalam kepada semua. Yang mana dah terlepas tu, boleh ulang, boleh hantar balik soalan kalau saya tak sempat nak baca. Mama Mia, Ustaz dah rehat ke? Belum. Belum lagi, ya. Daripada, terima kasih pada semua yang memberi soalan. Tengok tak ada angin dah tuan. Tak apa, sihat sini, penat, mungkin tak rehat, kurang sangat rehat. Baik, Nur Hamizah nak tanya, antara zakat dengan hutang, mana satu yang kita kena dahulukan? Dua-dua kena buat. Bayar zakat tu, okey, kemudian hutang, bayar hutang. Tak boleh bayar semua, bayar sikit-sikit hutang. Jumpa orang yang kita hutang, bayar sikit, minta izin dia. Tapi kalau hutang bank kita kata saya tak layak bayar zakat sebab saya masih ada hutang kereta, saya masih ada hutang rumah, itu masalah lain. Okey, tak ada kereta boleh hidup, tak ada rumah kita boleh sewa. Jadi jangan bagi alasan bahawa saya tak boleh bayar zakat sebab saya punya hutang.
Ada hutang yang kita sendiri yang menempah susah untuk hutang. Kita yang menempah untuk jadi susah dengan sebab kita berhutang. Hutang ngalung, hutang kereta yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Itu bukan sebab yang membolehkan kita mengelakkan diri daripada membayar zakat. Baik, kemudian semua bagi salam aja. Hafizah Iziani, Hikmah PKP, banyak majlis ilmu yang saya boleh follow. Betul. Okey, sekarang banyak yang buat. Sharifah Khalwa Yahya Sky, Alhamdulillah, now watching from JDT. Alhamdulillah. Indon Arifin, Datuk teruskan berdakwah, memberi ilmu bagi pencinta ilmu. Ya, Indon Arifin. Nak ucap terima kasih pada Ustaz sebab setiap Khamis malam Jumaat ada juga saya berkawan baca Yasin. Kalau tak baca Yasin seorang je sejak mak saya meninggal, baca Yasin berjemaah dengan berhenti di Mubin. Ya, Syah Awang. Terima kasih Syah Awang. Jadi tuan-tuan boleh ikuti bacaan kita setiap hari, surah Al-Mulk, surah Waqiah, surah Al-Kahfi, setiap pagi jam 8.30 pagi, dan kita akan baca doa kepada orang yang minta untuk dibacakan doa, insya-Allah. Dan pada malam Jumaat kita baca Yasin berjemaah. Alhamdulillah. Nur Madinah, alhamdulillah, kurma ajwa dah sampai semalam. Terima kasih Nur Madinah. Kemudian ada lagi insya-Allah daripada Yang Faridah, saya akan sentiasa mengikuti kuliah Al-Barakah. Terima kasih. Assalamualaikum Salma, mudah-mudahan Ustaz berterusan. Assalamualaikum Ustaz, selamat petang. Nak tanya barang kemas yang kita pakai kena zakat tak? Nurliah sama. Kalau melebihi daripada, di Perak ni misalnya, melebihi daripada nisab yang ditetapkan, maka kenalah bayar zakat. Ya, 500 gram yang dipakai, lebih daripada itu kenalah bayar zakat. Kepada Nurliah sama. Rockefeller dari Singapura, terima kasih. Haziana, mana rupa Kak Som yang selalu Ustaz sebut? Teringin nak tengok. Saya rasa gambar Kak Som dah berkali-kali saya masukkan dalam Facebook saya dengan kereta antiknya itu. Boleh tengok ya. Abdullah Hamid, bolehkah saya keluarkan zakat pada mak mertua? Kita zakat kepada isterinya, pada anak-anaknya. Seorang bapa tidak boleh membayar zakat kepada anak-anaknya. Itu di bawah tanggungan. Kalau dia bukan di bawah tanggungan kita, maka bolehlah kita membayar zakat kepadanya. Baik, kemudian Syarifah Khalwa Yahya Sky, emas yang dipajak gadai Islam, adakah wajib dibayarkan zakat? Selagi mana benda itu berada di bawah hak kita dan kita berpeluang untuk mendapat balik benda itu, maka kenalah bayar zakat dia. Lain kalau hutang yang dah diyakini tidak lagi dapat untuk diterima balik. Orang yang berhutang tu dah berpuluh tahun menghilang. Dia ada hutang kita 20,000 sampai sekarang tak bayar-bayar. Dah 10 tahun dah tak jumpa dah, memang tak ada harapan dah, maka yang tu tak bayarlah kita bayar zakat. Tapi kalau masih lagi ada harapan untuk dia bayar, maka kaedahnya itu kena bayar lah. Begitulah dengan yang dipajak dan sebagainya. Baik, kemudian Hisham Mufti, Ustaz minta tips murah rezeki sikit. Ya, Allah sebut dalam Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Allah akan tambahkan rezeki ni ya apabila kita bersedekah. Perumpamaan dia macam kita tanam sebiji benih. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi kelebihan bersedekah dalam surah-surah yang lain. Begitu juga Nabi SAW sebut, ma naqasat sadaqah min mal, tidak akan berkurang harta apabila kita bersedekah. Rupa-rupanya petua untuk murah rezeki ialah bersedekah. Yang kedua, petua untuk murah rezeki, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita keluarkan rezeki, kita keluarkan bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan mudah untuk kita. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah,
Allah berikan rezeki daripada jalan yang dia tidak duga. Baik. Saimah ajar, Ustaz, macam mana nak mendirikan solat sunat tahajud, solat tasbih dan doa? Senang saja, bukannya susah. Kunci jam. Tak kunci jam, tak bangun tirang. Ataupun kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan kita bangun pukul 4 pagi. Sekarang subuh ni 6, 9 minit, 6, 10 minit kan. Jadi tuan-tuan, kita bangun pukul 5 pun sempat. Tidur dulu, pukul 5 bangun, mandi, bersih diri, sembahyang tahajud. Okey, sembahyang tasbih. Berdoa lah. Kemudian buat witir, kemudian sembahyang subuh. Pukul 5 pun boleh. 5.30 pun sempat lagi. Ya, Allah Ta'ala mudahkan kita. Jangan kita jadikan satu benda tu susah. Senang je, buat sikit-sikit pun cukup. Ya, sebagai satu galakan permulaan pada kita. Baik. Suri rumah tangga kena bayar zakat juga ke? Kalau dia ada barang emas yang melebihi hak dia. Kalau dia ada simpanan yang melebihi hak dia, walaupun dia suri rumah. Kadang gelam emasnya sampai ke siku. Lagi banyak daripada orang yang bekerja. Jangan kata orang suruh rumah ni tak ada duit. Suami bagi barang emas, harta pusaka mak dia pun ada. Dia tengok situ. Syikin 29 Syaban jatuh hari Isnin dan esoknya dah mula Ramadan. Boleh ke kita buat puasa sunat Isnin kalau menjadi kebiasaan? Setiap hari Isnin dah bertahun dia buat, dia akan puasa. Tapi kalau hari itu baru nak buat, tak kan? Tak payah buat dah. Okey? Baik. Saya tengah kerja ni Ustaz, Siti Nur Aisyah. Tengah tulis nama passion. Sambil-sambil ni terima kasih Ustaz di atas segala-gala ucapan yang membina. Sungguhnya hidayah milik Allah. Selalu saya tengok save, saya save recorded. Semoga Ustaz, saya rasa semakin tenang sekarang. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Siti Nur Aisyah diberikan ketenangan yang berkekalan. Ya, di samping keluarganya. Ejaan Ustaz yang mana benar ejaannya? Keliru sikit. Dayang Carriage. Ustaz. Ejak lah macam mana pun, janji sebutan betul. Ustaz. Di belakang dia ialah Zal. Ustaz. Bukan Ustaz. Bukan Ustaz. Bukan Ustaz. Gitu. Okey. Baik, Ustaz nak tanya, Zalilah Alia, akikah untuk anak lelaki wajib 2 ekor kambing ke atau macam mana? Akikah ni sunat. Laki-laki 2 ekor. Anak perempuan seekor. Kalau mampu buat 2, tak mampu buat seekor. Nanti akan datang buat lagi seekor untuk anak lelaki. Bukan wajib, sunat. Okey, afdal. Baik, saya Diana dari Kedah. Saya melawat Ustaz Al-Barakah Ustaz tahun 2018. Pengalaman yang best sangat Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Nur Diana Juhari dari Kedah. Sekarang orang dah banyak tak melawat tempat kami dah. Okey, tak meriah macam dulu dah. Nur Diana sekarang orang melawat pun sebuah kereta 2-3 orang sekali melawat, tak macam dulu. Berbas-bas yang datang melawat. Ya, sejak PKP setahun ni dah sangat-sangat berkurang orang datang melawat kami. Jadi kita lebih banyak bercakap di di FB saja. Baik. Ustaz, boleh tak himpunkan qada solat subuh ke isyak? Kalau tak nak buat satu, boleh, harus. Okey, daripada K Real. Ana Soleh selalu. Zaitun Umar. Kurma ajwa dah sampai semalam Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Nur Syashila Abdul Ghani. Saya dari Kinabatangan, Sabah. Nak bertanya, tempat saya dalam estate, susah untuk dapatkan air. Apakah hukum saya membasuh baju dengan membilas sekali sahaja? Ini untuk menjimatkan air bagi tujuan seperti beribadah. Kadang-kadang kami terputus bekalan air.
sehingga menunggu Allah hantar rahmat hujan untuk penuhkan tangki. Baju saya ni apa nama tadi, Nur Syahila Abdul Ghani, saya pakai baju saya tak terkena najis kan, baju ni tak terkena najis. Kotor tak? Tak kotor, dia tak terkena najis. Yang kotor ni bila terkena najis. Macam kapet di rumah kita berapa tahun tak basuh, kotor tak? Tak, sebab tak terkena najis. Kapet di masjid bertahun tak basuh, tak ada najis, tak adalah kotor. Maka baju macam saya ni bilas sekali pun boleh dah. Kalau air tak ada, bilas sekali boleh dah, sebab tak ada najis. Tapi kalau air yang baju yang terkena najis, asing pergi tempat lain. Jangan direndam sekali dengan baju yang tak ada najis. Semua jadi bernajis. Jadi kena faham dulu konsep baju yang bernajis, yang kotor tu apa. Macam yang ni, kalau saya dah pakai 2 hari nak basuh, itu bukan kotor. Orang kita panggil baju kotor, itu baju yang nak dibasuh. Jadi bilas sekali pun dah memadai, sebab dia bukan bernajis. Syahila Abdul Ghani, ya. Baik, Fazli Mat Syah, semoga sihat selalu Fazli. Saya kurang sihat Fazli Mat Syah, mungkin kerja terlalu banyak sangat kerja. Terlalu banyak kerja Fazli, kena rehat. Tapi kalau saya rehat, orang marah saya, itu masalah. Janji nak buat FB Live, tiba-tiba tak ada, tu marah pula. Tu yang kadang-kadang saya tak bercakap, duduk sebelah tu, sebab tak nak bagi orang marah. Walaupun tak bercakap, nak duduk kat sebelah tu, supaya orang kata Ustaz Kazim tak bohong. Tapi terpaksa buat kerja, kan. Itu yang susah ni. Tak apalah, benda tu sikit je, telan ubat tahan sakit, okey lah. Baik, Assalamualaikum Ustaz, masuk 1 Ramadan nanti, boleh tak saya terus bayar zakat fitrah diri saya dan anak-anak saya? Memang tiap-tiap tahun saya bayarkan zakat fitrah anak-anak, sebab bekas suami tak bayarkan sejak bercerai. Apa hukum? Zakat fitrah bayarlah daripada awal Ramadan sampai malam, sebelum sembahyang raya tu. Bayar lagi awal, baguslah bayar. Taklah silap, taklah lupa, taklah tertinggal. Saya pun bayar 1 Ramadan, saya bayar, takut lupa. Bayar. Boleh, harus. Abang Mat, teruskan berdakwah Ustaz, saya follower Ustaz. Terima kasih Abang Mat. Juwakhir Hamzah dari Kuala Kangsar, Ramlah daripada Kuala Lumpur. Hafizah Iziani, Ustaz, bayi perempuan wajib untuk bersunat? Ikutlah mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ikutlah, perempuan ke lelaki ke, sunatlah sikit je. Yang budak perempuan bukannya buang habis, buang sikit saja untuk membersihkan. Ikutlah mazhab kita Syafi'i, mazhab Syafi'i, ikut itu cukup. Sebab zaman sekarang ni macam-macam orang yang bawa pahaman masing-masing. Dia belajar tempat lain, dia balik ke Malaysia, dia bawa lah pahaman tempat dia. Nak kata apa, dulu-dulu betul lah orang-orang alim kita ni mengaji 1-2 tempat, balik Malaysia mengajar. Zaman sekarang ni tak, segala negeri dia pergi. Itu balik macam-macam, bawa pahaman dari negeri masing-masing. Bila kita tak ikut pahaman dia marah kita, dia kata kita sesat, bid'ah. Kita ikut Syafi'i, Syafi'i tak sesat, mazhab Syafi'i tak sesat, ikut Syafi'i. Baik. Muhammad Imran Razi, bolehkah himpun wuduk untuk 2 solat? Contohnya solat Zuhur di akhir waktu disolatkan untuk ni asar. Boleh, harus, selagi mana tak batal. Cuma kita sunat mengulangi wuduk. Tapi kalau tak nak mengulangi wuduk, nak pakai wuduk yang satu daripada subuh pakai isyak, selagi tak batal, silakan, sah. Muishaq Muhammad Taib, Ustaz,
Soalan saya, kalau duit simpanan kita tidak digunakan untuk beberapa tahun dalam jumlah yang sama tidak bertambah, perlukah kita keluarkan zakat setiap tahun atas jumlah yang sama bila melebihi nisab? Bila melebihi nisab dan sampai kaulnya, maka kenalah bayar zakat. Sebab itu jangan simpan duit, laburkan duit. Misalnya tempat pelaburan yang paling bagus kita ialah tabung haji. Simpan dan melabur, dia pun tolong bayar zakat. Contoh di situlah. Okey, cubalah buat yang terbaik untuk kita. Baik. Kak Zah Taman Bertuah, Datuk pun sedu. Saya rasa susah nak bernafas sikit Kak Zah. Dada saya pedis sikit. Tu yang angin tu. Bila tarik nafas tu rasa perat sikit. Baik. Wasim Harusli, Ustaz jaga kesihatan. Pak Mandes, Ustaz nanti makan ubat angin insya-Allah. Nur Hayati Ahmad, Ustaz makan dulu masuk angin dah tu. Fazli Maksyah, apakah peristiwa yang berlaku di bulan Syaban dan pada malam nisfu Syaban? Kita buka dalam hadis-hadis ada tentang amalan-amalan di dalam bulan Syaban dan terangkatnya amalan kita di bulan Ramadan, di bulan Syaban, dan diberikan kepada kita keampunan kepada orang-orang yang tertentu pada malam nisfu Syaban. Jadi jangan kita cakap benda tu tak ada lah hadis lah apalah. Sabar sat dulu. Kalau kau tak jumpa, janganlah kau kata tidak ada hadis. Ada yang pula kata pula ini bukan hadis sahih. Hadis dhaif pun boleh pakai untuk amalan. Hadis dhaif bukan syair Pak Long oi. Hadis dhaif tu bukan saja hadis untuk jadikan amalan, boleh harus pakai untuk hujah dalil hukum, tak, kita tak pakai lah. Tapi janganlah tolak hadis dhaif. Ulama pun tak tolak. Mari orang sekarang ni pandai dhaif. Aduh, penyakit betul lah. Sampai meleceh, melemah, meremeh amalan orang lain ni. Itulah bid'ah. Itulah bid'ah. Mengatakan sesuatu yang tak bid'ah jadi bid'ah, itulah bid'ah. Baik. Insurans diri itu haram Ustaz, tapi kenapa takaful tak haram pula Ustaz? Minta pencerahan. Fazwan Khairi, dia ada perbezaan di antara insurans biasa konvensional dengan takaful. Mungkin insurans nyawa itu melibatkan konvensional, berasaskan kepada riba. Takaful perlindungan yang ada peraturan dia. Sebab itu dalam Islam ada insurans yang halal yang diberikan status halal. Jadi minta kepada Fazwan Khairi, carilah insurans yang berstatus halal yang mematuhi syariah. Saya tak nak sebut lah, kita bukan promosi, nanti orang kata saya ni dibayar oleh syarikat insurans pula. Tak, pergi cari. Maka halal lah benda itu. Okey. Kemudian Kiro Sri Zawa, makanan dari sumber yang haram perlu diganti dengan cara macam mana? Kalau kita mencuri, berapa sen dah yang kita ambil duit mencuri? Bayar balik. Pergi ke Baitulmal, bayar balik. Kata ni duit salah, duit mencuri. Ataupun kita bagi balik pada tuan yang kita curi. Kalau kita curi makanan daripada orang, minta halal daripada tuan tu. Minta pada Ustaz Alip, tolong lak cermin mata saya Ustaz Alip kelabu. Kalau kita ambil makanan, minta Puan Jasmine, yang bukan hak kita, minta halal pada orang dia. Kalau dia minta bayar, bayar balik. Kalau kita ambil rasuah, macam mana Ustaz? Yang tu kena pulangkan balik. Pulangkan balik pada pihak yang berkenaan, supaya kita selamat daripada
benda-benda yang haram. Okey. Fazli Maksyah Pangko clear. Ustaz Habibi Muhammad Jamal, duit penyucian ke duit SP boleh tak kita wakaf atau derma rumah anak yatim? Duit penyucian ke duit SP ni apa duit kotor ke apa ke? Duit apa? Duit penyucian ke duit SP duit apa? Oh, saya pun tak tahu. Duit penyucian ke duit SP ni duit apa, saya tak pernah dengar. Tapi kalau pelaburan itu dia dapat bunga, dia dapat yang dividen daripada sumber yang haram, maka tak bolehlah pakai duit tu. Bunga tu. Katakan kita masuk 10,000 dapat 100. 100 tu yang kena ambil. Dan 100 itu boleh digunakan untuk masalah umum, masalah am. Buat jambatan, buat jamban, buat jalan. Tuak tar, orang nak lalu lalang boleh. Okey, bagi kat masjid, bagi tahu anda duit kotor. Bagi kat sekolah saya pun tak apa. Saya duduk tengah duk tambak lombong payah. Nak buat jalan, nak masuk jalan tak ada. Paksa buat lorong. Tuan-tuan, saya tengah usahakan tanah sebab kita nak buat pondok yang lebih bersepadu lagi. Tapi COVID ni dia menghalang banyak kerja, tuan. Saya harap saya sihat panjang umur untuk siap-siapkan projek ni. 30 ekar, tuan. Saya kalau boleh, sekolah saya sekarang ni saya nak himpunkan setempat. Buat elok-elok, mengaji elok-elok waktu saya masih hidup. Tambah bila tua, bila tak sihat ni banyak benda yang menghalang. Tiba-tiba datang COVID ni memang menghalang. Banyak kerja tertangguh yang terbengkalai. Jadi kalau dapat tanah 30 ekar ni dah cantik, tuan. Memang kita boleh buat perkampungan orang-orang Islam. Masjid kita sendiri, bangunan kita sendiri, pasar kita sendiri. Ya. Ini cita-cita saya. Mudah-mudahan COVID ni segeralah berakhir dan boleh kita membina perkampungan orang Islam kita. Tak campur orang lain. Duduk situ. Menghabiskan usia tua kita, selamatkan diri daripada fitnah dan sebagainya. InsyaAllah, tuan. Baik. Azliza Abu Bakar, peralatan memasak seperti blender yang pernah digunakan oleh orang bukan Islam, jika kita nak guna perlu sama ke? Kalau kita tidak nampak najis, tidak tahu najis ke tidak, kita nak sama pasal apa? Tetapi kita mengambil jalan ikhtiyat. Kalau kita tahu orang bukan Islam tu memang kaki duk makan benda haram, daging haram, samalah. Mengambil jalan selamat itu paling terbaik. Nama dia ikhtiyat. Lagi bagus, lagi selamat. Baik. Liana Citra, Ustaz, kawan saya sudah bercerai tapi masih menjaga bekas isterinya yang sakit bersama anaknya, minta Ustaz beri pencerahan. Iyalah, anak-anak dah ada. Jadi kadang dia ziarah isteri dia ni, anak-anak dia tengok isteri dia sekali. Selagi mana ada anak-anak dia dalam rumah tu, kadang dia tengok bekas isteri dia sakit, takkan salah kot. Bukan dia buat benda haram pun, bukan dia tidur, dia ziarah orang sakit. Macam kita ziarah orang sakit, macam kita pergi tengok orang sakit, macam tu lah. Yang salahnya tidur sekali, macam laki bini, yang tu salah. Okay, tapi pastikan ada orang lain bersama dengan dia. Baik. Kemudian Nur Ain Salam Ahmad, bagaimana menghadapi orang yang anggap dia selalu betul? Lagi satu, macam mana nak cakap dengan orang yang suka mempelekehkan ayat Quran? Kalau kita bertekak dengan orang bodoh, kita jadi bodoh. Kalau kita bertekak dengan orang gila, kita jadi gila. Biar dia. Dia nak betul, bagi dia. Tapi yang betul tetap betul, yang hak
Tetap hak yang salah tetap salah. Kadang-kadang kita betul tapi kita tak pandai berhujah, maka diam sajalah. Bagi orang yang memperlekehkan ayat Quran, warning, yang kamu cakap ni Quran, kamu tu pun Allah jadikan, Quran ni pun Allah jadikan. Kamu jangan hina Allah yang jadikan kamu. Kalau rasa tak mau bertuhankan Allah, cari bumi lain selain pada bumi ni, pergi duduk tempat tu. Kalau kamu rasa tak mau ambil Allah sebagai Tuhan, pergi duduk tempat lain. Bumi ni pun Allah jadikan. Kamu nak duduk di bumi, nak makan di bumi, tapi nak pelekeh Al-Quran yang Allah jadikan. Pergi cari Tuhan lain, duduk di planet lain. Planet tu siapa jadikan? Zuhal ke, Mushtari, Marih ke? Allah juga. Ni jangan kurang hajar dengan Quran. Warning macam tu. Nah, tu Nu'ain Ahmad, warning macam tu. Ustaz Nur Ajijah, duit orang yang datang ziarah orang meninggal, duit tu sepatutnya siapa lebih berhak untuk menggunakannya? Adakah boleh keluarga arwah yang ambil sepenuhnya atau diberikan kepada anak isterinya? Duit tu bukan duit pusaka. Bukan duit pusaka. Dia ada isterinya, isteri dia lah berhak. Untuk anak-anak dia. Duit itulah nak buat mandi mayat, beli kain kapan, gali liang lahat, sewa van mayat. Guna duit tu. Janganlah berebut pasal duit dalam jak tu. Duit dalam jak pun RM20 sangat. Nak bergaduh mertua dengan menantu. Allah, bagilah kat menantu. Bayar van sekolah anak, bayar kasut sekolah anak. Mak mertua pun sibuk. Amboi. Walaupun dia bukan faraid. Baik, kemudian Ustaz, zakat padi kena tolak modal padi benih traktor. Ya, zakat padi kena tolak benda-benda tu semua. Modal semua. Ramlah bakar. Syazwan Rusli, salam Ustaz, dah tak jadi Wolverine ni. Nampak muda muda, sakit nafas, tak nak boleh. Jadi penat. Mungkin saya semalam silap makan kot tuan-tuan. Bila saya silap makan tu, yang pagi ni jadi lemah badan. Masa kelas pagi tadi pun tu yang slow pagi tadi tu. Ni pun slow. Malam ni saya dengan Ustazah Nur Hafizah Musa pula, Datuk Nur Hafizah Musa pula. Tak tahu boleh ke tak kalau macam ni. Baru-baru ni daripada Khadijah, saya bercadang untuk bayar zakat emas. Kebetulan pula ada asnah yang minta pertolongan. Kemudian sebahagian dari duit tu saya bayar zakat, dan sebahagian lagi saya bayar pada pusat zakat. Boleh ke macam tu? Boleh, tapi adalah peratusan-peratusannya. Kalau boleh, pergi ke pejabat zakat, minta berapa persen untuk kita bayar sendiri. Lagi cantik. Biar pusat zakat yang kirakan. Sebab kita tak boleh bagi ikut suka je. Ada kiraan dia supaya zakat kita itu sah, adil dan sebagainya. Baik. Sabariah Yusof, berapa gram limit Ustaz? Yang simpan 85 gram, yang pakai 500 gram. Assalamualaikum Z, handsome Ustaz petang ni. Amin. Itu je nak cakap. Amboi. Pelaburan emas tu halal ke Ustaz? Emas tu kita tak nampak. Ini pun masalah juga. Marina Bakri, bagus soalan ni. Ada orang yang beli emas tapi emas tak nampak. Itu bukannya pelaburan yang patuh syariah. Beli emas nampak emas lah. Kenapa kita hari ni beli emas tak nampak? Kita kata dah dilaburkan. Tak mau. Emas beli emas, nampak emas. Baik. Ustaz, adakah kita dianggap sengaja melewatkan solat Isyak Syarifah Khalwah sekiranya kita solat pukul 3.30 pagi, seterusnya menunaikan solat sunat taubat, tahajud dan lain-lain? Soalan dia, kalau kita kata aku nak bangun pukul 3.30, aku nak sembahyang Isyak, soalan dia, kita yakin ke kita hidup 3.30 pagi? Tak yakin kan? Kalau tak yakin, buat sekarang. Masuk Isyak sembahyang, itu paling afdal.
Nah, sebab kita tak yakin kita boleh hidup 3.30 pagi. Baik. Assalamualaikum Ustaz Kazim Elias Fan Club Hasmah Montel. Taufik WF, saya nak tanya tentang qada solat dan puasa. Jika kita lupa berapa banyak solat kita dah tinggal dan berapa banyak puasa kita dah tinggal, kena qada atau kena bayar fidyah? Dua-dua kena buat. Kalau bab semayang, qada. Kalau bab puasa, qada dan fidyah. Agak-agak lah kiraan, congak-congak lah saudara Taufik, berapa kita tinggal. Yang semayang kena qada, yang puasa kena qada dan fidyah. Okey. Baik. Suzita Dolah, Ustaz cakap ni malam nisfu Syaban Allah tak terima doa orang yang bermusuh. Tapi saya tak nak bermusuhan. Saya sebelum ni pernah minta maaf dengan orang ni, tapi dia masih tak nak bercakap dengan saya. Dia menggunakan orang tengah. Macam mana tu Ustaz? Saya memang tak suka situasi ni. Lama-lama terus saya dipulaukan. Allah Ta'ala tidak melihat siapa yang memulakan konfrontasi, tapi Allah Ta'ala nak tengok siapa di kalangan kita yang memulakan, menghulurkan silaturahim. Walaupun kita tak salah, kita cuba sambung silaturahim. Alhamdulillah. Orang yang menolak silaturahim itulah orang yang ditolak amalan dia. Jadi jangan jadi orang yang menolak silaturahim. Okey? Bolehkah saya baca surah lazim yang lain dalam solat 2 rakaat? Surah apa nak baca-baca? Kan? Fatihah kena baca wajib. Okey? Ada lagi. Muhammad Ashrul, Ustaz macam mana saya nak atasi kemurungan? Adakah saya perlu sentiasa membaca kerana Allah berfirman dalam surah Al-Alaq, Iqra, bacalah. Amalan saya untuk orang kemurungan ni, saya suruh dia baca Bismillah 21 kali tiap-tiap kali lepas sembahyang. Baca 21 kali tiap-tiap kali lepas sembahyang, insya-Allah dia akan hilang kemurungan. Senang, simple sangat tuan-tuan. Kita mohon pada Allah supaya Allah berikan kesihatan pada kita. Terima kasih kepada kembara korban daripada Yayasan Budi Ehsan yang menaja rancangan kita pada petang ini. Jadi tuan-tuan yang ingin bersama kami untuk berkorban, sila hubungi Hajiah Rosnah di talian 0134331918 untuk program berkorban tahun ini bersama dengan Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Jadi boleh layari FB mereka untuk berkorban. Jadi tuan-tuan, saya nak rehat sekejap. Saya rasa sepenat sangat. Saya nak tidur sekejap pun jadilah. Terima kasih kerana layan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.